Salam sejahtera. Yang ini satu keputusan daripada Tun Mahathir yang kita harus sokong beliau. Apabila Tun Mahathir kata, cari siapa dalang serangan asid ke atas Faisal Halim. Semalam juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, juga telah menekankan supaya pihak polis mempercepatkan siasatan bagi mendapat tahu motif dan pelaku insiden menyimbah air asid kepada main bola sepak Malaysia iaitu Faisal Halim. Anwar Ibrahim kata dia pun nak tahu juga apa motif dan siapa pelakunya. Kita semua pun nak tahu juga. Itu sebabnya senada dengan Anwar Ibrahim, Mahathir juga mengatakan cari siapa dalang serangan asid ke atas Faisal Halim. Kadang-kadang kita pun hairan juga sampai begitu sanggupnya orang ini melakukan kekejaman, melakukan kejahatan terhadap Faisal Halim. Belum pernah kita dengar di Malaysia membuat kecederaan ataupun membuat serangan seperti itu. Tapi ianya telah pun berlaku. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa pihak berkuasa menyiasat punca serangan asid ke atas pemain sayap Harimau Melaya Faisal Halim. Bercakap dalam podcast Sport Matters Sinar Daily, Dr. Mahathir mengecam perbuatan itu dan menggesa tindakan terhadap mereka yang menggunakan keganasan sedemikian dalam sukan. Kebelakangan ini, kes simbah asid pemain bola sepak tidak pernah berlaku sebelum ini. Ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Kita perlu mencari siapa yang melakukan perkara ini dan mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan itu terhadap sukan. Dr. Mahathir turut menekankan kepentingan bermain dengan adil, menunjukkan bahawa kemenangan dalam sukan harus datang dari kemahiran dan kebolehan seseorang, bukan melalui melumpuhkan lawan. Sukan tentang ujian terhadap keupayaan anda untuk mengatasi cabaran fizikal, bukan tentang jenayah. Memang itu bagus, tetapi anda perlu menang kerana kemampuan anda, bukan dengan membuatkan lawan menjadi lemah. Menang seperti itu tidak ada maknanya, kata Mahathir lagi. Ketika disoal sama ada serangan ke atas pemain sayap Selangor FC itu boleh dianggap sebagai jenayah kebencian, Dr. Mahathir mengakui kemungkinan itu, memetik tentang tren yang membimbangkan di mana semangat kesukanan kini dibayangi oleh rasa terdesak untuk menang dalam apa cara sekalipun. Malangnya ia tidak begitu biasa. Tetapi sejak belakangan ini ia berlaku. Dahulu golongan sukan dipandang tinggi. Orang ramai tidak mahu mencederakan ahli sukan, tetapi kena kebimbangan ini untuk menang melalui cara kotor. Saya rasa itu tidak bermakna. Anda mungkin menang kerana anda benar-benar bagus, bukan kerana anda melumpuhkan lawan, tambahnya lagi. Pemain sayap berusia 26 tahun itu diserang pada 6 Mei lalu ketika bersama keluarganya di sebuah pusat beli belah di Petaling Jaya. Faisal meluncur tahap keempat di beberapa bahagian badannya dan melakukan rawatan rapi dan pelbagai perdebatan termasuk pemindahan kulit menggunakan kulit yang diimport dari Belgium di sebuah hospital di Shah Alam. Dia kini dalam fasa pertama pemulihan sebelum memulakan pemulihan sukan. Semalam Faisal Halim membuat penampilan pertamanya di khalayak ramai sejak serangan asid ngeri sewaktu sidang media di pusat latihan bola sepak Selangor, di mana dia berkongsi perjuangannya dan kesukarannya berjauhan dengan anak-anaknya semasa berada dalam rawatan rapi.
Faisal menyertai The Red Giant dari Terengganu FC tahun lalu dan mengharui musim yang berjaya, menjaringkan 12 gol dalam 28 penampilan dalam semua pertandingan. Selangor kini menduduki tangga keempat carta Liga Super dengan 6 mata daripada 3 perlawanan. Sehingga kini, identiti penyerangnya masih tidak diketahui dan menyebabkan spekulasi berleluasa. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan besar kemenangan Anwar Ibrahim. Hari ini disahkan. Malaysia kini di tempat ke-10 negara paling aman di dunia. Wow, tidak sangka sama sekali Malaysia boleh menjadi negara paling aman di dunia dengan tangga yang ke-10 ini. Ini bukti bahawa negara Malaysia sebenarnya negara yang unik, negara yang perlu kita banggakan. Jauh sekali menjadi sebuah negara yang diperkotak-katikkan. Malaysia telah naik 9 anak tangga dalam Indeks Keamanan Global tahun 2024 untuk menduduki tempat ke-10 sebagai antara negara paling aman di dunia. Kita bersyukur kerana pimpinan kita yang ada sekarang ini telah menggerakkan Malaysia menjadi top 10 negara paling aman. Menurut GPI 2024 yang dikeluarkan oleh Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, keputusan itu adalah di tengah-tengah kemerosatan tahap purata keamanan global yang menyaksikan penurunan sebanyak 0.56% dan ini merupakan tahun kelima berturut-turut yang merosot. Malaysia berada di kedudukan ke-19 dalam laporan GPI 2023. Berbanding negara Singapura diletak sebagai negara kelima paling aman di dunia, manakala Indonesia di tempat ke-48, diikuti Laos 49, Kamboja 70 dan Thailand 75. Laporan itu turut menyatakan bahawa Malaysia juga disenarai sebagai antara 5 negara paling aman dalam domain konflik berterusan dan ketiga terbaik dalam domain ketenteraan. Selain itu, Asia Pasifik mencatatkan sedikit kemerosotan dari segi keamanan dalam GPI 2024 dengan skor keseluruhan merosot sebanyak 0.1%. Bagaimanapun, ia kekal sebagai rantau kedua paling aman di dunia sejak tahun 2017. Malaysia disenaraikan sebagai negara ketiga paling aman di rantau Asia Pasifik, manakala New Zealand di tempat pertama, diikuti Singapura di tempat yang kedua. GPI tahun 2024 juga mendapati dunia semakin tidak aman sejak 16 tahun lepas dengan skor purata negara merosot sebanyak 45% setelah indeks itu dimulakan pada tahun 2008. Menurut indeks itu, Ireland kekal sebagai negara paling aman di dunia, diikuti Ireland di tangga kedua, Australia ketiga, New Zealand keempat dan Singapura, manakala Yaman diletakkan sebagai negara paling tidak aman di dunia bersama-sama dengan Sudan, Sudan Selatan, Afghanistan 160 dan Ukraine 159. Daripada 163 negara dalam GPI, 95 mencatatkan kemerosotan, 66 menyaksikan peningkatan, manakala 2 merekodkan tiada perubahan. 17 daripada 23 petunjuk GPI merosot antara tahun 2008 dan 2023, manakala 7 bertambah baik. GPI ialah pengukur utama keamanan global serta membentangkan analisis yang dipacu oleh data penting paling komprehensif setakat ini dalam trend keamanan, nilai ekonominya dan cara membangunkan masyarakat yang harmoni. Ini adalah edisi ke-18 GPI yang menyenaraikan 163 negara merdeka
mengikut tahap keamanan masing-masing merangkumi 99,7% populasi dunia. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe bawah.